Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru, murid-murid yang berada di luar sana. Cikgu mendoakan agar semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Baiklah murid-murid, pada awal video tadi, murid-murid telah pun mendengar satu video lagu daripada Upin dan Ipin. Pukul berapa Datuk Harimau? Ya. Pukul berapa Datuk Harimau? Lagu itu murid-murid biasa menyanyikan di rumah, betul? Okey. Kita masih lagi belajar dalam tajuk masa dan waktu. Pada kali ini, cikgu akan berkongsi tentang kemahiran mengenal muka jam. Baiklah murid-murid, di akhir perkongsian ini, cikgu mengharap agar murid-murid akan dapat mengenal pasti jarum jam pada muka jam. Seterusnya, menyatakan 1/2, 1/4 dan 3/4 dengan menggunakan jam analog. Okey, selain itu, murid-murid juga akan dapat membezakan antara jam analog dan juga jam digital. Seterusnya, menyatakan waktu pada muka jam dengan menggunakan jam analog. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu ingin membawa murid mengenal beberapa bentuk jam yang biasa murid-murid lihat. Okey, mari kita lihat contoh bentuk jam. Okey, yang pertama adalah bentuk jam daripada jam tangan. Ada dua jenis. Murid-murid kena perhatikan betul-betul. Yang pertama, jam tangan dengan menggunakan digit ataupun nombor. Biasanya jam tangan ini dipakai oleh murid-murid. Okey. Yang kedua adalah jam tangan yang tidak mempunyai nombor ataupun digit. Jam tangan ini menggunakan jarum. Biasanya jam tangan ini digunakan oleh ibu bapa kita ataupun cikgu di sekolah. Okey, seterusnya kita akan lihat bentuk jam yang kedua, iaitu jam dinding. Ini yang biasa murid-murid lihat. Ada dua juga bentuk dan juga jenis dia. Yang pertama adalah dengan menggunakan digit ataupun nombor. Yang ini biasanya murid-murid akan lihat di mana? Ya, kebanyakannya di kedai ataupun di dalam masjid. Yang kedua adalah jam dinding berbentuk bulat, yang mana biasa murid-murid akan lihat di dalam kelas, di dalam dewan. Okey, seterusnya kita akan mengenal bentuk yang ketiga. Okey, ini pula adalah bentuk jam daripada jam meja. Yang ini biasanya kita akan gunakan di atas meja kelas kita dan kita boleh mengalihkannya ke tempat lain. Pun terdapat dua jenis. Yang pertama, jam meja tidak menggunakan jarum. Dia hanyalah menggunakan nombor digit. Dan yang kedua, menggunakan jarum. Baiklah murid-murid, daripada pelbagai bentuk jam yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, tahukah murid-murid sebenarnya jam ada berapa jenis? Ya, jam sebenarnya ada dua jenis, iaitu jam analog dan juga jam digital. Tetapi, tahukah murid-murid bagaimanakah cara untuk membezakan antara jam analog dan juga jam digital? Baiklah murid-murid, mari kita lihat perbezaan antara jam analog dan juga jam digital. Apa yang membezakan antara jam analog dan jam digital? Baiklah murid-murid, jam analog tidak mempunyai nombor, tetapi jam analog mempunyai jarum. Jika murid-murid perhatikan betul-betul, jam digital hanyalah menggunakan nombor dan juga digit. Manakala jam analog menggunakan jarum. Terdapat berapa jarum pada jam analog? Ya, ada 3 jarum pada jam analog. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal jarum yang terdapat pada jam analog. Cikgu akan menunjukkan satu contoh jam analog. Mari kita perhatikan
jarum pada jam analog ini. Terdapat 3 jarum pada jam analog ini, iaitu jarum jam, jarum minit dan jarum saat. Daripada ketiga-tiga jarum jam ini, bagaimanakah cara untuk kita membezakan yang mana satu jarum jam, jarum minit dan juga jarum saat? Apakah perbezaan antara ketiga-tiga jarum ini? Jarum jam adalah jarum yang paling pendek sekali, manakala jarum minit adalah jarum yang paling panjang sekali. Tetapi jarum minit lebih besar daripada jarum saat. Manakala yang ketiga adalah jarum saat. Jarum saat pula adalah jarum yang panjang juga, tetapi ia lebih kecil daripada jarum minit dan lebih panjang daripada jarum jam. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan antara ketiga-tiga jarum ini. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh jam analog. Dan cikgu mahu murid-murid nyatakan yang mana satu jarum jam, jarum minit dan juga jarum saat. Baiklah murid-murid, yang mana satukah jarum jam, jarum minit dan juga jarum saat? Mari kita semak jawapan. Jarum X ialah jarum jam, jarum Y ialah jarum minit dan jarum Z ialah jarum saat. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan membimbing murid-murid untuk menyatakan 1/4, 1/2 dan juga 3/4 jam berdasarkan muka jam analog yang akan ditunjukkan. Sebelum itu, cikgu mengharap agar murid-murid telah menguasai tajuk pecahan. Sebab apa cikgu kata tajuk pecahan? Sebab tajuk pecahan dan juga tajuk masa dan waktu, terutamanya menyatakan waktu pada muka jam, ada hubung kaitnya. Jadi, untuk itu cikgu akan tunjukkan apa hubung kait antara pecahan dan juga masa dan waktu, terutama dalam menyatakan waktu pada muka jam analog. Mari kita membuat sedikit ulang kaji tajuk pecahan, yang mana tajuk pecahan ini ada hubung kaitnya dengan tajuk masa dan waktu. Baiklah, cikgu akan tunjukkan beberapa bentuk pecahan dan juga nama bagi setiap pecahan tersebut. Okey, yang pertama 1/4 juga dikenali sebagai suku. Yang kedua 1/2 juga dikenali sebagai setengah. Dan yang ketiga 3/4 juga dikenali sebagai 3 suku. Oleh itu, tajuk pecahan ini berhubung kait dengan tajuk masa dan waktu. Sekarang, bentuk pecahan ini akan cikgu lekatkan pada muka jam analog. Dan inilah bentuk dan juga hasil yang akan murid-murid lihat. Yang pertama adalah 1/4 jam ataupun suku jam. Untuk mengenal 1/4 jam ini, murid-murid perlu lihat kepada jarum minitnya. Okey, jarum minit menunjukkan nombor 3. Seterusnya, jam yang kedua pula adalah 1/2 jam. 1/2 jam juga dikenali sebagai setengah jam. Manakala jarum minit pada muka jam ini menunjukkan nombor 6. Seterusnya, yang ketiga ialah 3 suku jam.
3 suku jam, yang mana murid-murid lihat pada jarum minitnya menunjukkan nombor 9. Itulah perbezaan antara 1/4, 1/2 dan juga 3/4 jam. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan antara 3 waktu ini. Seterusnya, cikgu akan membimbing murid-murid cara untuk menyatakan waktu pada muka jam. Kali ini cikgu akan memberikan beberapa contoh muka jam kepada murid-murid. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah jarum jam menunjukkan nombor 2 dan juga jarum minit menunjukkan nombor 12. Ini disebut sebagai pukul 2. Untuk menyebut waktu pada muka jam, murid-murid perlu lihat jarum jam terlebih dahulu, iaitu jarum jam menunjukkan nombor 2 bermaksud pukul 2. Seterusnya, contoh yang kedua adalah jarum jam menunjukkan pada nombor 2 dan jarum minit menunjukkan pada nombor 3. Ini disebut sebagai pukul 2 suku. Jarum jam menunjukkan nombor 2 dan jarum minit menunjukkan pada nombor 3, iaitu 1/4 jam. 1/4 jam bersamaan dengan suku jam. Oleh itu, waktu yang dinyatakan adalah pukul 2 suku. Seterusnya, kita akan lihat contoh yang ketiga. Okey, pukul berapa murid-murid? Ya, betul. Pukul 4. Sebab apa pukul 4? Sebab jarum jam menunjukkan nombor 4 dan jarum minit tegak nombor 12. Ini menyatakan pukul 4. Seterusnya, contoh yang keempat. Okey, kita lihat jarum jam. Jarum jam adalah jarum yang pendek menunjukkan nombor 4 dan jarum minit menunjukkan nombor 6. Okey, jika jarum minit menunjukkan nombor 6, itu bermaksud 1/2 jam ataupun setengah jam. Jadi, waktu pada muka jam ini adalah pukul 4:30. Sebab apa setengah? Sebab jarum panjang menunjukkan nombor 6, iaitu 1/2. 1/2 bersama dengan setengah jam. Jadi, waktu pada muka jam ini adalah pukul 4:30. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang kelima. Baiklah, contoh yang kelima adalah pukul berapa? Ya, murid-murid, ini menunjukkan pukul 10. Jarum pendek, iaitu jarum jam menunjukkan nombor 10 dan jarum yang panjang, jarum minit menunjukkan nombor 12. Jadi, ini menyatakan pukul 10. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari beberapa kemahiran. Cikgu ulang semula. Yang pertama, iaitu mengenal jarum jam, jarum minit dan juga jarum saat. Yang kedua, kita menyatakan 1/4, 1/2 dan juga 3/4. Dan yang ketiga, kita menyatakan waktu berdasarkan muka jam analog. Cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang kita belajar pada kali ini. Sebelum cikgu mengakhiri perkongsian pada kali ini, cikgu akan bekalkan kepada murid-murid lembaran kerja dan juga link latihan. Lembaran kerja dan juga link latihan, cikgu akan letakkan di bahagian bawah video ini, iaitu di bahagian description. Murid-murid boleh mengakses latihan ini pada bila-bila masa. Akhir sekali, cikgu mendoakan agar murid-murid dapat menjaga kesihatan dan juga membuat latihan di mana juga murid-murid berada.
Sekian, Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa tekan butang subscribe pada channel Cikgu ini sebagai tanda sokongan terhadap cikgu. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang terkini daripada cikgu. Tekan like, share dan juga komen. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.